Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi thayyibin wa ashabihi al-akhyar ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadiran Allah SWT. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasul junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya mulia. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratan Muhammad wa ala ali Muhammad wal akhiratu syafa'atan Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, kita sambung semula pengajian kita pada hari ini, iaitu hadis yang seterusnya, iaitu Al-Marwazi meriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai bahawa Al-Qamah pernah berkata kepada Al-Aswad, kunjungilah aku ketika kematianku, lalu bimbinglah aku dengan kalimah la ilaha illallah. Ya dahiku berpeluk, sampaikanlah kabar gembira kepadaku. Ibnu Abi Syaibah Al-Marwazi menuturkan bahawa Sufyan berkata, mereka menyukai keluarnya keringat daripada seorang mayat. Sebahagian ulama mengatakan keluarnya keringat daripada dahi mayat adalah kerana rasa malu atas kemaksiatan kepada Allah SWT. Sebab tubuh bahagian bawah telah mati, sementara kekuatan hidup yang masih tersisa hanya pada tubuh bahagian atas, dan rasa malu itu berada pada kedua belah matanya. Dan orang kafir buta terhadap semua itu kerana disibukkan oleh azab yang dialami. Zabir Ibn Abdullah menuturkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, berbicaralah mengenai Bani Su'aid kerana pada diri mereka terdapat berbagai keanehan. Beliau kemudian mengajak kami berbicara. Beliau berkata, sekumpulan daripada mereka keluar dan pergi mendatangi salah satu kubur. Mereka lalu berkata, seandainya kami mengerjakan solat 2 rakaat dan mohon pada Allah SWT, nescaya akan keluar kepada kami sebahagian daripada mayat ini dan memberitahukan kepada kami tentang kematian. Mereka kemudian mengerjakan hal itu. Kemudian mereka mengerjakannya. Tiba-tiba muncullah seorang yang berkulit hitam yang di antara kedua mata yang terdapat bekas sujud. Saya berucap, wahai kalian semua, apa yang kamu inginkan daripadaku? Aku telah mati sejak 100 tahun yang lalu. Sampai sekarang tidak ada rasa panas kematian yang menyentuhku. Oleh kerana itu, berdoa kepada Allah SWT supaya dia mengembalikanku sebagaimana semula. Dalam Az-Zuh, Ahmad menuturkan kisah daripada Umar Ibn Habib bahawa ada 2 orang daripada Bani Israel. Mereka berdua menyembah Allah SWT hingga merasa bosan beribadah. Mereka berdua lalu berkata, andai sahaja kami pergi kubur dan tinggal berdekatan dengannya, mungkin kami akan dapat membiasakan diri. Lalu mereka berdua tinggal berhampiran dengan kubur tersebut dan beribadah kepada Allah. Hidupkanlah bagi keduanya seorang mayat, dan berkata mayat itu kepada keduanya, aku telah meninggal sejak 80 tahun lalu dan aku masih merasakan sakit saatnya kematian. Abu Nu'aim meriwayatkan bahawa Ka'ab mengatakan rasa sakit mati tidak hilang dari seorang mayat selama dia masih dalam kuburnya. Sesungguhnya rasa sakit tersebut merupakan suatu hal yang paling menyakitkan bagi mukmin dan suatu yang paling ringan yang menimpa orang kafir. Ibnu Abi Dunya menuturkan bahawa Al-Auza'i pernah menceritakan, telah sampai kepada kami bahawa orang mukmin akan merasakan sakit mulai saat kematian hingga dia dibangkitkan dari kuburnya. Al-Hasan berkata bahawa Rasulullah SAW pernah mengingatkan mengenai rasa sakit dan duka akibat kematian. Beliau berkata, rasanya seperti 300 kali tusukan pedang. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang dipercayai. Adakah Ibnu Hamzah menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai kematian. Beliau lalu menjawab, rasa sakit akibat kematian yang paling ringan adalah sama seperti 100 kali tusukan pedang. Al-Khatib dan Al-Antari menuturkan hadis marfu' daripada Anas radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa pencabutan nyawa oleh malaikat maut itu lebih sakit daripada 1000 kali tusukan pedang. Ali bin Talib mengatakan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, 1000 tusukan pedang adalah lebih ringan daripada kematian di atas tempat tidur. Abu Syaikh meriwayatkan kisah daripada Al-Hasan bahawa pernah ditanyakan kepada Musa, bagaimana engkau membayangkan kematian? Seperti besi panas yang berada dalam tubuhku. Besi panas itu memiliki cabang yang sangat banyak. Setiap cabangan bergantung pada bahagian keringatku. Kemudian daripada dalam perutku, semua itu dicabut dengan keras, jawabnya. Lalu dikatakan kepadanya, kami telah memberikan kemudahan kepadaku.
Ibnu Abi Dunya menuturkan kisah Abu Ishaq bahawa pernah ditanyakan kepada Musa alaihissalam, bagaimana engkau merasa kematian? Yang menjawab, seperti besi panas ditusukkan dalam potongan kulit kambing lalu cabut kembali. Dia mengatakan lebih lanjut, Musa, kami telah memberi kemudahan kepada engkau. Ahmad dalam Az-Zuhd dan Al-Marwazi dan Al-Janaiz menuturkan kisah daripada Mulaikah bahawa ketika Ibrahim bertemu dengan Allah, dikatakan kepadanya, bagaimana engkau merasakan kematian? Dia menjawab, aku merasakan nyawaku seperti dicabut dengan rantai. Lalu dikatakan kepadanya, telah kami mudahkan kematiannya. Diriwayatkan ketika nyawa Musa dikirim menuju Allah, Tuhan yang berkata kepadanya, Musa, bagaimana engkau merasakan sakitnya kematian? Dia menjawab, saya merasakan nyawa aku seperti burung yang masih hidup ketika digoreng di atas kuali. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Musa berkata, saya merasakan nyawa aku seperti seekor kambing yang disiat oleh penyembelih hewan. Anas Rasulullah menuturkan hadis Rasulullah bahawa malaikat mengelilingi dan menangkap seorang hamba. Jika tidak demikian, saya dia lari ke padang pasir atau gurun kerana sakit dahsyat akibat sakratul maut. Abu Syekh menuturkan bahawa Fudail Ibn Iyad pernah ditanya, mengapa seorang mayat ketika dicabut nyawanya dia diam saja, padahal manusia boleh dicubit sedikit dan merasa sakit? Dia menjawab, sungguhnya malaikat telah meyakinkannya. Syahal Ibn Hashib menuturkan bahawa Rasulullah pernah ditanya mengenai kematian dan kepayahannya. Beliau menjawab, sungguhnya semudah kematian seperti duri yang terpacat pada bulu kulit kambing. Tidaklah duri itu dicabut melainkan serta bulu-bulu kambing itu. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Dalam Al-Janaiz, Al-Marwazi mengatakan bahawa Masyarah berkata, seandainya percikan rasa sakit saat kematian itu diletakkan pada diri penghuni dunia ini, niscaya mereka akan mati semua. Semuanya pada hari kiamat kelak terdapat satu saat yang rasa sakit pada waktu kematiannya dilipat gandakan sebanyak 70 kali lipat. Ibnu Abi Dunya menceritakan daripada Muhammad Ibni Abdullah Ibni Yasad bahawa ketika Umar Ibn As malam sakratul maut, putranya berkata kepadanya, ayah, engkau pernah mengatakan, seandainya aku bertemu dengan seorang yang berakal menjelang kematianku, sehingga dia menyebutkan apa yang dilihatnya, dan kaulah orang itu, maka sebutkanlah kepada aku sebab-sebab kematian itu. Dia menjawab, anakku, demi Allah, seakan-akan aku bernapas melalui lubang jarum, dan seakan-akan duri ditancapkan pada kakiku hingga kepalaku. Ibn Sa'ad menunjukkan bahawa riwayat daripada Awanah Ibn Al-Hakam bahawa Ammar Ibn As pernah berkata, sungguh aneh orang yang sedang menjalan kematiannya sementara akalnya masih bersamanya. Bagaimana mungkin dia tidak menyebutkan ciri-cirinya? Ketika kematian itu menyebutnya, putranya Abdullah berkata kepadanya, ayah, engkau pernah mengatakan, sungguh aneh orang yang menjalan kematiannya sementara akalnya masih bersamanya. Tapi dia tidak menyebutkan ciri-cirinya. Kerana itu sebutkanlah ciri-ciri kematian itu kepada kami. Dia menjawab, anakku, kematian itu terlalu sulit untuk disebutkan ciri-cirinya, tetapi aku akan menyebutkan sebahagiannya. Aku merasa seakan-akan di atas pundakku terdapat gunung Radwa, sebuah gunung di Madinah. Seakan-akan dalam perutku terdapat duri pohon salam, pohon duri, dan seakan-akan nafasku keluar dari lubang jarum. Ibnu Abi Usaibah Ibu Anunya Abu Anuim dalam Al-Hilyah itu kan riwayat Ibnu Abi Mulaikah bahawa Umar Ibn Khattab pernah berkata kepada Ka'ab, beritahukanlah kepadaku berita kematian. Ka'ab berkata, Amirul Mukminin, kematian itu seakan pohon berduri yang berada dalam perut anak cucu Adam. Tidak setitis keringat atau satu sendi tulang pun, melainkan dalamnya terdapat duri, juga seakan-akan orang yang berlengan besar mencabutnya. Metik kata-kata Ibnu Usaibah, hadis itu bunyi seperti dahan pohon berduri yang masukkan dalam perut seorang. Setiap duri melekat pada setiap titis keringat, lalu seorang betul besar lagi kasar, seolah mencabutnya. Ia mengambil apa yang harus diambil dan menyisakan apa yang tersisa. Jadi rasa sakit mati ini adalah merupakan sebahagian daripada azab, ya? Sebahagian daripada azab yang dirasakan dalam dunia ini. Bagi orang-orang mukmin, apabila dia merasakan sakitnya mati itu, di mana Allah Ta'ala bertujuan supaya nak menghapuskan dosa-dosa yang ada pada dia semasa hidupnya. Tapi bagi orang-orang kafir, ketika dia merasakan sakitnya, rasa sakitnya mati itu, itulah permulaan daripada azab daripada kuburnya. Sampailah nanti rasa sakitnya kematian itu, sepanjang hayatnya dalam kubur itu dia akan merasakannya. Jadi azab kubur ni banyaklah. Di antaranya iaitu dengan rasa sakitnya mati itu. Jadi orang-orang yang sudah mati berpuluhan tahun dalam kubur itu pun dia masih lagi rasa sakitnya mati. Bukan hanya setakat bau-bau saja dikeluarkan ruh daripada jasadnya, tapi pada saat dia dah berada dalam kubur, lama-lama dia mesti rasa lagi sakitnya mati. Di akhirat itu lebih dahsyat lagi rasa sakitnya, ya, azab tersebut. Jadi yang mati syahid, ya, di orang yang faham orang mati syahid dia tak rasa sakit mati, betul tak?
Orang yang mukmin, ya, orang yang mukmin itu semua merasakan sakitnya mati, termasuk orang yang mati syahid. Seperti mana kita menorehkan tubuh kita dengan pisau, sehingga kita merasakan sakitnya mati. Cuma rasa sakitnya mati bagi orang-orang mukmin ini, ya, termasuklah orang-orang yang mati syahid tadi itu, di mana kematian itu dia rasakan pada saat itu saja, ya. Maknanya pada saat dan dia cabut nyawa itu. Lepas tu hilang, tak ada lagi rasa sakit. Orang yang syahid atau orang mukmin soleh, kan, orang dalam. Tapi orang-orang yang kafir itu, dia berterusan rasa sakit itu. Tapi ini dalam riwayat ini ada Musa 80 tahun. Ini Nabi Musa kan? Ibrahim, adakah Nabi Ibrahim? Kalau ditulisnya alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau radhiyallahu an, itu bukan Nabi Musa alaihissalam. Yang surat 52, Ustaz. Surat 52 yang 52 kan, dia ke Abu yang lain paling atas. Lain nombor 2, Abu Mulaikah, bahawa ketika Ibrahim bertemu dengan Allah. Adakah itu Nabi Ibrahim? Yang mana satu? Atas kali Ustaz. Atas kali, lain nombor 2. Ahmad dalam Az-Zuhd, Al-Marwazi dalam Al-Janaiz itu kisah Abu Mulaikah bahawa ketika Ibrahim bertemu dengan Allah, dia kata, bagaimana engkau merasakan kematian? Dia menjawab, aku merasakan buah nyawaku seperti dicabut dengan tiang. Lalu kata kepadanya, telah kami mudahkan kematianmu. Diwakilkan ketika nyawa Musa dikirim menuju Allah, Tuhan yang berkata kepada Musa, bagaimana engkau merasakan sakitnya kematian? Dia rasakan aku seperti burung yang masih hidup ketika dua orang di atas kuali. Surat Nabi-Nabi ni masa mati lah yang sakit kan? Masa mati lah. Yang tadi tu, yang 80 tahun, 100 tahun tu, itu orang biasa tu. Orang biasa. Ni dia bertemu masa, bila dalam mimpi tu. Yang mana satu ni? Ada yang kata 80 tahun, surat 50. 50 ya. Peninggan yang second last. Aku telah meninggal sejak 80 tahun dan aku masih merasa sakit. 50 peninggan yang kedua terakhir. Dalam Az-Zuhd, Ahmad menunjukkan kisah daripada Umar bin Habib bahawa ada dua orang Malaysia mereka berdua menyembah Allah hingga masa bosan beribadah. Mereka berdua berkata, andai saja kami pergi kubur dan tinggal berkata dengan mungkin kami akan dapat mengibadah diri. Lalu mereka berdua tinggal berhampiran dengan kubur tersebut dan beribadah kepada Allah. Dirikanlah bagi keduanya seorang mayat. Berkata mayat itu kepadanya, aku telah meninggal sejak 80 tahun dan aku masih merasakan sakit saat kematian. Sakit ni? Oh, ada pada masa tu ada yang dihidupkan oleh Allah keluar dari kubur. Begitu kat dia ni lah. Ini setengahnya ada hadis yang perlu kita fahami dengan hadis yang lain lah. Sebab daripada riwayat yang boleh hidup semula itu pada zaman Nabi Isa AS. Zaman mati lah. Jadi zaman ini memang dia tak akan berlaku lah. Mungkin barangkali yang masuk ni dalam mimpi atau apa kan. Tapi kalau nak bangkit semula itu belum pernah berlaku. Bahkan zaman Rasulullah pun tak ada berlaku orang yang mati itu hidup semula kecuali pada zaman Nabi Isa AS. Mungkin saya dengar juga Ustaz, ada ceramah ke apa sebenarnya tahu. Dia masa zaman ni lah, zaman Salahuddin zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ada sekumpulan tentera Islam yang ditangkap oleh tentera Salib. Dia bunuh dua. Orang ditanya tentera tu nak murtad ke, nak orang Kristian ke tak. Kalau tidak, dia bunuh. Jadi dua orang ni tak nak dibunuh. Dia buang kepala semua dalam laut. Tiba-tiba hidup balik. Tiba-tiba balik. Saya rasa dalam kuliah mana saya bilang banyak kuliah apa cerita apa saya tak ingat. Tiba-tiba balik. Jadi yang dua orang ni tanya, tadi baru kau bunuh, dia kata. Sebab dia kata, difaham orang yang syahid dia tak mati. Kan orang syahid hidup katanya. Orang yang dalam barzakh. Orang yang tadi tu, dua orang ni tak nak masuk Kristian. Yang lain tu masuk Kristian. Dia mengaku dia masuk Kristian. Tanya dia, tadi kamu dibunuh. Dia nak ayat tu maksudnya yang syahid ni tidak mati. Jadi orang tu balik-balik lah. Dia mana dia yakin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun.
ya kan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', ya, ila akhir ayat. Janganlah kamu mengira bahwasanya orang yang mati itu di jalan Allah Ta'ala itu adalah mereka mati. Mereka tidak mati, mereka hidup di sisi Allah SWT. Dan riwayat lain katakan bahkan mereka diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Mereka mati itu pada jasadnya, tapi pada ruhnya tidak mati. Mereka hidup di sisi Allah Ta'ala, di mana kematian daripada seorang yang mati syahid itu adalah dengan tujuan, di mana dengan kematian itu dengan menghidupkan syariat muka bumi. Maksudnya agama ditegakkan sebelum mati syahid. Kalau tak ada orang mati syahid, agama ini tak akan ditegakkan muka bumi. Tapi kalau orang yang dah mati, mulai hidup semula, itu dalam ajaran kita tak ada. Tapi nama dia ada. Nama dia Raja'. Raja' itu maksudnya orang yang mati hidup semula. Nama dia Raja'. Tapi Raja' itu bukan pahaman kita. Bukan pahaman kita. Tinggal kat mana, kuliah mana. Dia dah duduk. Dia dua orang ni. Tiba-tiba ada balik. Jadi yang tadi yang balance tu dia mengaku nak masuk Kristian. Spare hidup dia. Terkejut dia. Tadi baru ni bang. Dia kata. Tadi kamu baru bunuh. Itu pahaman tu dia pahaman bukan pahaman kita. Nama dia Raja'. Raja' ni dia pahaman mazhab Ja'fariyah. Ja'fariyah itulah Syi'i. Di mana orang-orang yang mati tu, yang dibunuh pada masa Husain bin Ali tu, dia akan hidup semula nanti, akan membalas dendam di atas kematiannya. Dan orang yang membunuh tu akan dihidupkan semula. Itu dalam doktrin Ja'fariyah. Tapi bukan mazhab. Kadang-kadang kisah-kisah kamu ni dia ada yang hadis itu yang sahih tak sahih. Ada yang bercampur-campur. Ada yang kata riwayat, ada yang kata. Jadi macam-macam. Jadi ustaz ni dia kena pakar. Dia kena pakar dalam bidang hadis. Bukan semua hadis tu yang dengar, saya itu masalah. Tu Raja' nama dia. Jadi dalam mazhab Ja'fariyah itu, dia percaya apabila Imam Mahdi itu kan turun, maka orang-orang yang dibunuh pada zaman Husain bin Ali itu akan hidup semula, akan bangkit semula. Kemudian orang-orang yang membunuh itu akan bangkit semula, kemudian dibalas dengan dendam. Ini Raja'. Atau orang yang mati itu dalam pandangan Ja'fariyah, orang yang mati itu Allah Ta'ala siksa dia, tapi dia siksa di dalam barzakh, tapi disiksa dalam dunia. Umpamanya dimasukkan dalam dalam burung ke ataupun semua itu bukan mazhab kita tu. Dalam burung, lepas tu dia sebelih burung tu dia rasa sakit lagi balik. Itu bukan mazhab kita. Itu pahaman yang salah. Itu pahaman dia, pahaman mazhab lain. Salah ke tak salah? Dia salah lah, dari segi pandangan kita salah lah. Jadi tak boleh semua kita ambil pahaman itu. Tapi yang masukkan mati di sini adalah mati di sisi Allah Ta'ala, mereka hidup. Roh mereka tetap hidup. Macam Nabi Muhammad SAW itu kan. Memang dia dah meninggal 1434 tahun yang lalu dia telah meninggal dunia. Kira kita dah begitu lama. Tapi Rasulullah tak hidup sama kita. Hidupnya syariah ni dan sebab hidupnya Rasulullah SAW, kan? Kita baca salawat dengan dia. Hidup dari segi, dari segi dia datang bersama. Dia hidup tu hidup tu maknanya hidup dalam konteks syariahnya lah. Jadi dengan sebabnya syariah dihidupkan ni, maka Rasulullah tu tak tahu dia apa yang disampaikan kepada umat ini sampai hari kiamat nanti. Itu kata Imam Syatibi, inna syari'ata nuzilat limasalihil ibad fid darin. Jadi syariat turunkan Nabi Muhammad SAW ini terus hidup di dunia dan akhirat. Di dunia ini kemudian di akhirat nanti. Itu konsepnya. Nah, kalau kita lihat azab-azab kubur ni, sebenarnya azab kubur ni bermula daripada sakratul maut sampailah di alam kubur. Dan ketika di alam kubur itu, apa yang Allah Ta'ala perlihatkan azab kepada mereka? Hukuman bentuk macam mana yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada mereka? Sementara jasad mereka dalam dunia lagi. Mereka macam mana Allah Ta'ala menyiksa mereka yang di dalam kubur tersebut? Adakah penyiksaan itu dalam bentuk fizikal ataupun dalam bentuk ruh semata-mata? Ada riwayat mengatakan, seperti katakan Nabi, qala Nabi SAW, inna arwahal kufar yu'raduna 'alaiha wa yaqulun rabbana la taqum lana sa'ah wa la tunjiz lana mawatan. Sesungguhnya roh-roh orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala itu di alam barzakh sana, mereka disiksa dengan memperlihatkan kepada mereka bentuk-bentuk neraka jahanam, tempat kembali mereka. Maka macam mana cara mereka makan, macam mana cara mereka minum,
Macam mana cara mereka bergaul dalam neraka jahanam, diperlihatkan kepada mereka. Pagi, siang, malam diperlihatkan kepada mereka. Itu dalam bentuk hukuman, lebih kepada hukuman psikologi lah. Jadi dalam barzah tu kepada hukuman psikologi, kepada roh gitu. Disisa. Ya. Jadi mereka lihatlah, mereka tengok macam mana mereka makan dalam neraka, macam mana mereka minum, macam mana mereka disiksa oleh Allah Ta'ala. Nah, riwayat-riwayat ini, jadi maknanya walaupun belum dikiamatkan dunia lagi ni, tapi Allah telah menyiksa mereka di alam barzakh. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Jadi apakah mereka menyangka setelah diperlihatkan kepada mereka siksaan-siksaan dalam kubur itu, lalu kemudian setelah mereka dibangkitkan dari kubur itu, adakah mereka menyangka bahawasanya mereka tidak disiksa seperti itu lagi? Jadi perkiraan mereka meleset. Afala ya'lamu idza bu'thira fil qubur, dalam Quran surah Al-Adiyat. Ternyata siksaan yang Allah tunjukkan kepada mereka di dalam kubur itu terus sampai ke alam mahsyar. Bahkan lebih dahsyat lagi siksaan itu di alam mahsyar. Satu contoh bagaimana kita lihat dalam satu hadis ni, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang makanan ni dan minuman orang-orang yang berada dalam neraka jahanam. Di mana dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 54 dan ayat 55. Dan juga dalam Quran surah Al-Ghashiyah yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang terdapat dalam neraka jahanam itu sebagai bentuk siksaan ke atas mereka, diperlihatkan kepada mereka daripada alam kubur sana. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal hil. Al-Haqqah ayat 54 dan 55. Quran surah Al-Ghashiyah, Allah Ta'ala menyebutkan, laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusmin wa la yughni min ju'. Ini dua ayat ini adalah menceritakan tentang makanan dan minuman yang terdapat di dalam neraka jahanam yang diperlihatkan kepada mereka dalam kubur sebagai bentuk siksaan. Kata Allah Ta'ala, fasharibuna syurbal him. Mereka minum daripada minuman yang sangat panas. Mereka tengoklah, minuman yang sangat panas. Minuman yang sangat panas ini bukanlah minuman air yang dimasak macam dulu ini, kemudian panas, mendidih. Bukan minuman itu. Tapi minuman yang panas ini adalah minuman nanah. Minuman nanah, air nanah yang berbau busuk. Kata Nabi SAW, apabila dia ambil satu titik saja air nanah itu, kemudian letakkan dalam dunia ini, maka bau busuknya itu semua orang mati. Lantaran bau busuknya itu, semua orang mati. Fasyaribuna syurbalihim, mereka minum daripada air nanah itu seperti unta yang sedang kehausan. Jadi unta ni kan jenis binatang yang dia boleh hidup berhari-hari di padang pasir, dan dia tak makan, tak minum. Dia jalan saja. Macam mana dia nak minum di padang pasir kan? Jadi kalau kuda pun tak boleh buat macam tu. Dia kena minum juga. Tapi unta dia boleh berhari-hari tanpa minum, tanpa makan. Tapi sekali minum, berbaldi-baldi dia minum. Fasyaribuna syurbal him. Jadi orang-orang dalam neraka itu, dia duduk dalam neraka itu, mereka minum seperti unta yang sedang kehausan. Walaupun yang mereka minum itu adalah air nanah yang berbau busuk. Kenapa jadi macam itu? Kenapa mereka begitu dahaga sangat? Kata ulama tafsir, inna ahlan nar lima ghali zakum wad dari' fi butunihim faghali hamim sa'alu syarab fa'tu bi syarabin ghassaqin wa salid tajurruhu wa la yakulu yusiruhu wa ya'tihi al-maut min kulli makan wa huwa bimayyit. Inna ahlan nar lima ghali zakum wa dari'. Tatkala penghuni-penghuni neraka itu mereka makan daripada pokok zakum dan juga pokok dari'. Pokok dari' ini dijelaskan Allah dalam Quran, iaitu pada surah Al-Ghashiyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Tidak ada makanan yang mereka nak makan lagi dalam neraka itu melainkan pokok dari'. Pokok dari' ini di buahnya, cabangnya, dahannya, batangnya berduri, kemudian cabangnya berduri, lepas tu daunnya berduri, buahnya berduri dan beracun. Kemudian laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusmin wa la yughni min ju'. Apabila mereka makan daripada makanan pokok dari' ini, tidaklah makanan itu mengenyangkan dan menggemukkan mereka. Tidaklah makanan itu mengenyangkan mereka
dan menggemukkan mereka. Kalau dalam dunia kita makan banyak, kita boleh jadi gemuk. Ya. Dan kata doktor, gemuk tu baik. Ya. Bukan gemuk tu bukan tak baik, gemuk tu baik. Sebab kalau dia sakit, kata doktor di England lah saya. Kalau dia sakit maka yang badannya gemuk tu, itu yang jadi tenaga buat dia. Lemak-lemak yang dalam tubuh tu dia jadi tenaga dalam tubuh dia. Bahkan ada masyarakat di Algeria Algeria tak salah saya. Dia kalau nak kahwin dengan seorang perempuan, dia kena perempuan tu kena gemuk dulu. Kalau perempuan tu kurus, dia tak suka. Jadi sebelum kahwin tu 3 bulan sebelum kahwin itu, dia kena makan dulu banyak untuk menggemukkan badannya. Jadi suka orang Algeria ni, suka orang yang gemuk ni. Yang kurus tak suka orang ni. Jadi tak ada pilihan lagi yang mereka nak makan dalam neraka itu, melainkan makanan-makanan daripada pokok zakum dan pokok duri. Kemudian kerana laparnya mereka, fi butunihim kalyaghi hamim, apabila mereka makan ni, memenuhi perut mereka. Macam orang yang sedang kelaparan dalam dunia ni, mereka makan banyak-banyak, memenuhi perut mereka. Faghaliya hamim, lepas tu datang habur panas, naik ke atas rasa habur panas itu. Sa'alus syarab, kata minum. Dok kata minum tu bukan kata minum ni, dia nganga mulut dia nak minum. Fa'atu bisyarab ghassakin wa sadid. Yajarruhu wa la yakulu yusi'u wa yata'il maut min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Pada saat itu datanglah petugas-petugas malaikat ini, malaikat Zabaniah, malaikat yang mau ke Jahannam tu, lepas tu bawa air nanah tadi. Macam dalam tim lah. Lepas tu dia nganga mulut dia, tuangkan air nanah tu dalam mulut dia. Seakan-akan mereka tak sanggup untuk meminumnya. Ya kan? Ghassakin sadid, ghassakin sadid tajarru'uhu wa la yakulu yusul. Tak sanggup meminumnya, tapi mereka minum juga. Wa ya'tihil maut fi kulli makan wa huwa bimayyit. Pada saat masuk air itu dalam perut dia, kemudian bertembung dengan apa tadi, buah duri tadi, dia panas. Maka seluruh tubuh merasakan sakit. Seakan-akan pada waktu itu rasa sakitnya mati pada waktu sakaratul maut. Tapi dia orang tak mati, sebab mereka dah dikekalkan di dalam neraka. Itu hari-hari dia tengok mereka semasa di alam barzakh. Itu saya katakan tadi, hukuman azab kubur itu dalam bentuk psikologi. Sebab roh itu yang merasakan sakitnya itu kan, dia tengok, ya Allah. Sampai dia kata, ya wala yakun rabbana la taqum lana sa'ah. Tuhan kami, janganlah cepat-cepat datang ke kiamat pada kami. Kerana mereka menyangka selagi kiamat tak diturunkan, selagi itu tak dihukum macam tu. Cuma tengok aja. Di dalam baca cuma tengok saja. Ya kan? Lepas tu mereka doa, wala tunjiza lana ma wa'tana. Ya Allah, janganlah penuhi apa yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada kami. Jadi mereka terus merayu kepada Allah Ta'ala. Kalau dia merayu dalam dunia ni tak apa, tapi kalau dalam kubur tak guna lagi dah. Ya, macam Firaun ni, pada saat dia sakitnya mati, nak merasakan sakitnya mati, dia mengaku diri Tuhan dia tu. Dia ingat dia tak mati dia mengaku diri Tuhan. Pada masa tu dia sakit nak mati tu. Lalu kemudian rasa sakit mati itu, daripada itulah dia sedar. Tapi kesedaran dia pada waktu sakaratul maut tak guna lagi dah. Maka tak ada lagi gunanya. Begitu juga orang-orang kafir ini sentiasa berputus asa pada rahmat Allah Ta'ala, dan mereka terus menyesal dalam kubur. Ya Allah, balikkan semula kami ke dalam dunia, balikkan semula dalam dunia, ya Allah. Mereka minta balik semula dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya mereka dapat beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi dah tak guna dah. Hari-hari diperlihatkan kepada mereka. Satu kisah yang saya dah dengar. Firaun pada saat dia tenggelam dalam air kan. Kalau tu orang dia mengaku dia Tuhan Musa. Betul. Tapi satu kisah Nabi Muhammad kata dia Abu Jahal lagi selaka daripada dia. Itu tak kita. Saya cerita. Abu Jahal lagi selaka daripada betul. Sampai saat nak mati pun kita. Suatu Nabi Muhammad SAW berada di dalam perang Badar dan Nabi yang membunuh Abu Jahal Allah tu dalam perang Badar. Lepas tu dia mati tu kan. Lepas tu selepas dia mati tu, Rasulullah berkhutbah dalam Rasulullah. Dalam khutbah Nabi itu sambil menunjuk mayat Abu Jahal Allah, kata Nabi SAW, sesungguhnya orang ini lebih angkuh dan lebih sombong daripada Firaun. Nabi SAW. Maka sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa Abu Jahal lebih angkuh dan lebih sombong? Bukankah pada zaman hidupnya Firaun itu dia mengaku diri Tuhan? Kenapa Rasulullah katakan bahawasanya Abu Jahal itu lebih angkuh dan sombong daripada Firaun? Kata Nabi SAW, benar.
Bahawa Firaun semasa hidupnya dulu dia mengaku dirinya Tuhan. Tapi kata Rasulullah SAW, di mana Firaun pada saat nak matinya, dia sempat mengaku yang Allah Ta'ala itu Tuhan, menjerit di depan Nabi Musa AS. Allah Ta'ala berfirman, qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Jadi sambil menjerit ya, waktu nak mati itu, maka Firaun berkata kepada Rasulullah, ya, kami beriman kepada Allah Tuhan SWT, Tuhan Musa dan Harun. Sementara Abu Jahal Al-Tullah, ketika dia nak mati itu, dia menjerit juga seperti mana Firaun. Tapi jeritannya bukan dia kata qalu amanna bi rabbil alamin, tapi dia kata Latta Uzza Manat, nama Tuhan sembahnya semasa hidup. Jadi itu juga lah yang disebut daripada kita mati. Padahal dia nak mati. Pada masa itu orang yang nak mati ni kan sudah diperlihatkan semuanya, benda-benda yang menakutkan kan. Tapi masih dengan angkuh dan sombong ni, dia tetap berkata Latta Uzza Manat. Seperti mana Iblis Sanatullah, angkuh dan sombong ni, walaupun dia tahu kebesaran Allah Ta'ala itu, tetap dia tak mau sujud kepada Allah Ta'ala. Walaupun pada saat akhir ni, ketika malaikat maut nak cabut nyawa dia di menjelang kiamat nanti, disuruh dia sujud semula dengan Nabi Adam, dia tak mau. Tak mau juga. Tak mau juga. Malaikat suruh ya. Malaikat suruh, tak mau dia sujud. Kalau sekiranya Iblis Sanatullah waktu itu sujud, dia nak sujud, maka dia tarik balik hukumannya dengan Rahman Rahimnya Allah Ta'ala. Tapi dia tak nak. Walaupun panjang zaman dia dah sesat manusia. Walaupun beribu-ribu tahun namanya sesat manusia tu, dan Allah Ta'ala bagi peluang dia untuk dia taubat, suruh dia sujud, dia tak mau. Ya? Begitulah angkuh dan sombongnya. Masa dia budak dia kata dia minta, ada kata Ustaz cakap, dia tengok rahmat syurga, dia kan minta. Itu dia ambil masa. Itu selepas dia bangkit. Selepas dia bangkitkan semua. Jadi dia ambil masa nanti dia akan tengok semua rahmat-rahmat tu kan, terlalu banyak rahmat Allah Ta'ala di ambil masa itu. Macam umpamakan satu hamparan yang sangat luas sekali, semua rahmat Allah Ta'ala. Adakah benda itu tak ada sebelum kan surga yang mana? Tak ada. Iblis Jamil Mahsyar di surga yang Iblis masuk itu bukan surga yang di Jamil Mahsyar. Itu surga adalah surga ciptaan Allah Ta'ala untuk Nabi Adam AS, yang merupakan asal kejadian manusia pertama di dunia ini adalah asal kejadiannya itu Nabi Adam AS yang dicipta Allah Ta'ala daripada tinah ilayin, tanah surga itu. Jadi apa buktinya bahwasanya yang dimasukin Iblis itu adalah surganya Nabi Adam ya, yang diciptakan Allah Ta'ala? Buktinya Iblis boleh masuk. Tapi kalau surga yang sebenarnya Iblis tak boleh masuk. Orang-orang musyrik tak boleh masuk dalam surga yang sebenarnya. Tapi dalam masa itu surga yang diduduki oleh Nabi Adam SAW, Iblis boleh masuk. Dalam surga yang sebenarnya tak ada pokok laknat, Asyajarul Mal'unah, mana ada ya? Semua pokok tu boleh kita makan dalam surga yang sebenarnya. Tapi surga yang diduduki Adam itu adalah ada. Ini menandakan bahwasanya walaupun Nabi Adam itu tidak lagi katakanlah tidak selagi duduk dalam dunia itu, dalam dunia surga itu, surga yang didiami oleh Nabi Adam SAW itu, tapi satu hari nanti Allah memang nak juga dia duduk dalam dunia sebagai khalifah pula. Tapi dengan sebab dia melanggar larangan Allah Ta'ala itu, disegerakan hukuman itu kepada dia, sehingga dia keluar daripada surganya itu dalam masa yang singkat. Dalam masa, ada riwayat mengatakan setengah jam dia duduk dalam surga, lepas tu dia duduk dalam dunia. Padahal rancangan Allah Ta'ala sebenarnya dia duduk situ, lepas tu dia duduk dalam sama macam kita juga. Pertama kita duduk dalam roh kan, lepas tu dalam rahim ibu kan ada masa dia 9 bulan 10 hari. Lepas tu dalam dunia ada masa tempoh lagi. Lepas tu alam barzah ni masih tempoh lagi, sampailah duduk di dalam kekal yang abadi. Nah, apa yang menakutkan orang kubur ini? Ketika dia melihat siksaan dalam kubur ini, kata Nabi, qala Nabi SAW, ihzaru naran lajabuha atid walahabuha syadid wa azabuha abadan jadid. Kata Rasulullah SAW, berhati-hatilah kamu terhadap neraka yang hiruk pikuknya telah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Ihzaru naran lajabuha atid, hiruk pikuknya, bisingnya neraka itu telah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian walabuha syadid, telah disiapkan kobaran apinya yang sangat hebat. Ya? Nyalaan api itu sangat hebat. Kemudian kata Nabi, wa azabuha abadan jadid, siksaannya terus baru. Ya. Ditukar-tukar siksaannya. Makin lama makin buat. Tak ada yang terfikir oleh manusia. Agaknya lepasnya apa lagi siksaan. Semua baru siksaannya. Ya. Itu baru dia dunia gitu rasa
Masa dengki kan, kita dengki orang kafir. Itu kan banyak kali kita dengki orang kafir. Orang kafir semua ribat. Tidak senang. Tidak senang. Tapi sebenarnya apa yang kita buat dalam dunia ini, ya, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Hatta dalam diri dia. Umpamanya seorang imam. Seorang imam ni satu hari ada yang imam tu kadang-kadang jiwa besar yang berjiwa besar. Imam tu ada yang berjiwa besar. Imam masjid lah. Imam masjid contohnya. Jiwa besar ni macam ni. Kadang-kadang ustaz yang jemputan ini, dia bagi, sila ustaz jadi imam. Ada setengah ustaz macam tu. Tapi ada setengah yang imam dia tak nak. Dia tak juga dia nak jadi imam. Ini tugas dia. Walaupun ada ustaz di situ yang apa? Ya, kalau dia maghrib boleh jadi imam, biasanya ustaz yang isyak jadi imam gitu. Tapi dia tak nak, dia terus jadi imam juga. Kalau dia rasakan diri itu tak ada apa-apa kan, okey lah. Tapi kalau masa dia nak jadi imam tu kan, kerana dia masa dia lebih daripada orang lain, yang itu pun Allah tunjuk nanti di dalam alam kubur. Apa yang berlaku pada kita ni Allah akan tunjuk sedetail-detail. Itulah makna Al-Quran, qul may ya'mal ala syakilati. Apa yang diperlihatkan Allah Ta'ala nanti adalah sesuai apa yang kita amalkan dalam dunia. Apa yang kita amalkan dalam dunia, walaupun barangkali kecil sekalipun, Allah akan tunjuk semua. Mungkin barangkali pada waktu perjalanan dia pada masa itu, ya, dia rasa macam terhalang. Apa sebab halang? Oh, dulu saya ada sum'ah, ada riak. Saya rasa saya lebih dari orang lain ni. Dan ni masa bila? Di dalam alam barzah. Di perjalanan barzah tu mungkin ada tersendat-tersendat disebabkan dari itu. Jadi yang tanpa kita sedari itu, kita boleh nampak ada di dalam buku. Sehingga penyesalan tu, ya Allah, kenapa lah dapat macam ni? Macam budak-budak exam ya. Dia rasa dah jawab betul, tiba-tiba selepas dia jawab tu fikir, ya Allah, kenapa lah saya tak jawab macam ni? Kenapa lah saya tak buat soalan dan jawapannya macam ni? Kalau lah saya jawab macam ni, macam tu. Jadi orang kubur tu dia terus mencari, kenapa lah dulu masa dalam dunia saya tak buat sembahyang ni, tak buat sembahyang ini yang boleh membantu saya, yang boleh bentuk tolongan pada saya. Kenapa lah saya tak pergi ziarah ke makam Rasulullah, ibadah haji dan umrah pada saya ada duit? Kenapa saya sanggup pergi ke England, ke mana-mana tempat, negara-negara, tapi Mekah saya tak pernah pergi lagi? Macam tu kan. Kenapa lah saya tak buat dulu, sementara pahala begitu besar di sisi Allah SWT. Jadi penyesalan itu terus menyesal sampai bila-bila. Macam tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah ya. Jadi kesimpulannya, bentuk-bentuk seksaan di alam kubur itu dia lebih banyak kepada hukuman psikologi ya. Sebab jasadnya itu memang tak ada dalam kubur ya. Tapi nanti dia bila mahsyar, jasad dengan roh sekali. Itu bukan lagi bentuk hukuman psikologi. Sampai satu ketika tu ya, ada orang duduk dalam kubur itu ya, diperlihatkan kepada mereka amal-amal buruk yang dilakukan oleh keluarga dia. Semua amal buruk keluarga dia diperlihatkan kepada dia. Yang baik-baik dijawab oleh Allah Ta'ala. Yang menunjukkan maksudnya supaya dia rasa menyesal dan rasa sedih ni. Kenapalah keluarga ditinggalkan macam ni keadaan mereka? Kenapalah mereka tak menolong aku dan sebagainya. Dia cakap macam tu sekali dia cakap ya. Bentuk hukuman berterusan ya, berterusan sampai bila-bila. Dalam dunia ni kita tak rasakan lagi. Itu yang saya katakan tadi, yang saya katakan dulu istidraj. Istidraj itu adalah hukuman Allah Ta'ala dalam dunia ni bersifat berterusan juga, di mana orang berfikir, itu salah satu hukuman istidraj tu, dia berfikir, dia buat maksiat, terus buat maksiat dalam dunia ni. Tapi perniagaannya bagus, lancar. Ya. Yang tukang tipunya, tukang aniaya orang tu, tapi rezeki dia turun melimpah ruah. Sebenarnya kita yang jujur, ikhlas apa semua kan. Tapi kita pula yang selalu diuji kan, dengan pelbagai macam ujian. Kadang-kadang kita dah sungguh-sungguh buat kerja dengan ikhlas, tiba-tiba kita terlambat. Sementara orang yang hari-hari duk buat maksiat ni, terus dia dapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan kita sangka itulah rahmat Allah Ta'ala. Tidak. Itu adalah istidraj, hukuman Allah Ta'ala dunia ini yang berlaku ke atas mereka. Ini maka Allah panjangkan umur mereka tu, nak hukum mereka, sehingga kalau dinasihati mereka ya tentang nasihat yang benar, kenapa tak bertobat kepada Allah Ta'ala, terus melakukan perbuatan maksiat? Lalu mereka mengatakan, saya tak bertobat pun, kata dia, rezeki saya banyak. Saya tetap diberi Allah Ta'ala rezeki.
datang pada saya macam-macam rezeki yang ada pada saya, kata dia. Dia lupa kan, padasanya Allah Ta'ala sedang menghukum dia. Dia tak nampak, ya? Dia tak nampak itu benda semua. Na'udzubillah min zalik. Itu yang kita takut, hukuman Allah Ta'ala. Ya. Ustaz, macam ada orang dia ada penyakit contoh kanser. Lepas tu kanser ni kan kita tak tahu ni berapa ni dia kan. Dia tahu hukum Islam dosa sendiri. Tapi macam mana dia tahu sakit, anytime dia mati, tapi dia tak boleh berubah. Tapi dia takut api neraka. Tapi dia tak boleh berubah. Macam mana tu Ustaz? Itulah yang selalu kita minta kepada Allah Ta'ala. Allahumma rzuqna taufiqat. Ya Allah, anugerahkan kami petunjuk, anugerahkan kami ketaatan, ya kan? Supaya kami berada di jalan. Memang tak dapat petunjuk itu. Walaupun dah diuji Allah Ta'ala dengan berbagai macam ujian, masih lagi macam keadaan macam itu. Dia tak akan berubah selama ini. Ini kita takut macam ni. Sebab tu kata Nabi, ini hadis takrir ya, kata Rasulullah SAW ya, kenapa Allah Ta'ala kekalkan orang yang berada dalam neraka Jahannam itu? Kenapa Allah kekalkan mereka yang berada dalam syurga itu? Ya kan? Dua-duanya sama kekal. Satu kekal dalam neraka, satu kekal dalam syurga. Kenapa Allah Ta'ala kekalkan? Itu sebenarnya apa yang diusirnya dalam dunia. Kata Nabi, seandainya mereka dikekalkan dalam dunia ini. Ini hadis takrir tadi. Seandainya itu hadis takrir. Maknanya Allah Rasulullah SAW membuat andaian dalam hadis, tapi hadisnya adalah benar. Seandainya mereka dikekalkan dalam dunia ini, apa mereka lakukan? Ini pada orang berhaka kepada Allah Ta'ala. Mereka akan terus derhaka kepada Allah Ta'ala, walau dalam keadaan macam mana pun. Begitu orang mukmin soleh kata ni, kalau seandainya mereka dikekalkan dalam dunia ini, mereka akan terus melakukan ketaatan kepada Allah SWT, walau dalam keadaan yang bagaimanapun mereka. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, ke kaya, ke miskin, tetap dia melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Ini jadi tak terbuka hati dia, walaupun dia dah dalam masa yang kritikal ya. Banyak orang macam tu ya. Tapi tak berubah, padahal dia tahu yang dia akan tak lama lagi akan meninggal dunia. Ini sebenarnya anugerah Allah SWT yang kita minta kepada Allah Ta'ala, supaya kita berada di jalan petunjuk, terbuka hatinya untuk bertobat kepada Allah SWT. Ada orang yang tiba kemalangan, anaknya mati, isterinya mati ya. Sepatutnya dengan kematian itu menyedarkan kehidupan dia, tapi tak sedar juga. Masih lagi dia buat perkara-perkara yang dimurkai Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala telah uji dia dengan ujian begitu berat. Tapi ada sekumpulan manusia. Saya pernah jumpa orang ni, dia seorang pilot ya. Satu hari anak dia meninggal. Semasa anak tu meninggal tu kan, dia tak ada lagi berubah macam tu. Selepas anaknya meninggal, dia fikir, ini kisah benar. Dia kata, anak sekecil ini boleh meninggal, macam mana dengan diri saya? Sedar dia, nyawa dia dikontrak, ya kan? Nyawa kita ni kena kontrak. Kita tak tahu bila masa kita habis kontrak kita. Nyawa kita leasehold bukan freehold. Lepas tu sedar. Lepas dia sedar tu, terus jadi orang taat. Dia pergi terbang, bawa kapal terbang tu. Kalau co-pilot dia bawa, dia duduk saja, dia baca Quran, dia menghafal Quran. Sampai hari ni saya jumpa dia dah 30 juga hafal Quran. Dalam masa 15 tahun. 15 tahun. Dia sikit-sikit dia hafal Quran. Macam ustaz. Dia pilot macam ustaz. Mula sedar tu pada umur 9, pada masa anak dia mati. Bukan kaki masjid lagi lah. Memang dia jenis yang kalau nak pergi terbang pun ada masa dia akan sembahyang dulu. Tak ada benda lain yang buat. Begitu. Allah kita tu pengajian kita. Saya ada perempuan dekat Bombak jauh sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.